Saya melihat ia satu petanda bahawa BN masih tidak dibenci. Tak semestinya dia disayang, tapi BN tidak dibenci oleh rakyat. Tetapi kita tidak boleh selesa lah. Kita tak boleh kata rakyat sudah memihak kepada kita. Dia pilihan raya ni penting. Ya. Ialah setiap pilihan raya penting, tapi terutamanya kali ini. Sebabnya, pertama, Barisan Nasional tewas 2018. Dan Pakatan Harapan juga harakiri. Dia sendiri mengalahkan dia dalam fenomena politik mainan Mahathir, DAP dan Anwar. Jadi rakyat telah lihat keadaan itu tidak begitu memuaskan lah. Ya. 2 tahun tidak berupaya untuk memerintah. 2 tahun tidak berupaya untuk melakukan apa yang dijanjikan. Kita kena ingat manifesto Pakatan Harapan yang terbesar, yang tertebal dalam sejarah Malaysia. Begitu banyaknya janji kepada rakyat, tapi 2 tahun collapse, jatuh. Jadi kestabilan politik Malaysia ini menjadi isu sekarang. Ya. Pilihan raya tidak ada arti kalau kita tidak dapat memilih kerajaan yang stable, yang kuat, yang mampu. Ya. Kalau kita tak ada kerajaan yang kuat, yang stable macam dulu, tidak ada apa yang boleh berlaku. Apa yang berlaku ialah hari ini lah. Mainan politik kumpulan-kumpulan dalaman parti. Pihak A sokong pihak B, B sokong C, C sokong D. Rakyat tidak ada masa untuk mereka. Jadi, sebab itulah pilihan raya ini penting dalam konteks itu. Ya. Rakyat bukan saja kena pilih yang tepat, tetapi kena bermuafakat untuk memilih parti yang boleh memberi kemenangan besar supaya dia stable untuk memerintah Malaysia. Saya melihat kemenangan Johor dan Melaka tu, saya melihat ia satu petanda bahawa BN masih tidak dibenci. Tak semestinya dia disayang, tapi BN tidak dibenci oleh rakyat. Dan dalam konteks pemilihan negeri, di mana peratusan yang mengeluar undi itu tak ramai, maka keputusan memihak kepada BN. Tetapi kita tidak boleh selesa lah. Kita tak boleh kata rakyat sudah memihak kepada kita. Ya. Keadaan Johor dan Melaka hari itu ialah rakyat selepas COVID mungkin tidak begitu excited about politik, tapi masih lagi keluar dan kebanyakan daripada mereka mengundi BN. Tetapi dalam masa yang sama kita bolehlah menggunakan kemenangan BN itu sebagai small momentum lah. Momentum yang cukup untuk kita gerakkan. Kalau kita tak ada masalah lain lah. Cukup kita gerakkan kepada national momentum. Jadi bila Najib dan Zahid kena charge, dituduh, maka bahagian daripada UMNO mengambil kesempatan itulah untuk menunjukkan bahawa mereka ini kumpulan yang lebih baik lah, tidak terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Maka itulah tip. Dan parti-parti lawan ataupun Bersatu misalnya, Tan Sri Mahyudin mengambil kesempatan ini dan terus
memihak kepada mereka yang kita kata kabinet kluster ni. Kabinet kluster ni yang menentang kepimpinan UMNO. Mereka masuk berpihak. Sebab itu sekarang ni UMNO berpecah. Jadi cabaran utama pilihan raya ni ialah perpecahan tu. Perpecahan sebab Ismail Sabri walaupun dipilih sebagai poster boy, tapi Ismail Sabri adalah pilihan Mahyudin. Kita jangan lupa. Jadi kesetiaan Ismail Sabri itu kepada UMNO ke kepada siapa? Persoalan yang orang tanya. Ya? Jadi Mahyudin, Parti Bersatu ni lazim dalam sistem demokrasi ni, parlimen ni, kalau kita kalah, kita berhentilah. Dan menteri-menteri kita kena berhenti. The Prime Minister and the Minister falls, jatuh sekali. Tapi di Malaysia, Mahyudin boleh buat agreement lagi dengan MAN. Dia masih lagi ada tahap menteri. National Recovery, pengurusi National Recovery. Lepas tu orang kanan dia semua pegang jawatan menteri lagi. Jadi government tak jatuh. Sedangkan dia sudah hilang kepercayaan mandate. Jadi, tapi ini yang berlaku hari ini. Dan UMNO sendiri mungkin kelemahan-kelemahan tertentu tidak mampu mengambil tindakan terhadap Ismail. Sepatutnya UMNO sebagai parti yang boleh memberitahu Ismail, inilah keputusan parti, siapa menteri, berapa orang menteri dan sebagainya. Kerana kita ikut parti, sistem kita. Kita bukan sistem presiden. Presiden dia tak ikut parti, dia nak pilih Manzaidi jadi apa pun boleh, dia presiden. Tapi sistem parti dia kena pilih orang parti. Jadi cabaran utama ialah perpecahan ni lah. Dan saya rasa ini akan berterusan. Jadi kalau ditanya apakah UMNO akan bersedia, saya kata no. Selagi tak selesai soal kepimpinan ni, tak sedia. Dan ada orang kata baik kita buat pilihan raya parti dulu. Saya kata itu soal UMNO lah. Tapi pada saya lah kalau buat parti dulu pun Zahid Hamidi menang juga. Pada saya lah, saya tengok daripada luar. Najib menang juga. Jadi kalau nak buat dulu, buatlah pemilihan parti tu. Saya rasa dia orang benar. Ya memanglah, saya pun dah suruh percepatkan lama dah. Sebab masalah kita ni, bila ada orang UMNO, kumpulan UMNO mahu percepatkan pilihan raya umum, mereka buat andaian bahawa gesaan ini adalah kerana nak suruh cepat daripada kes mahkamah mereka. Pada saya itu tak adil. Itu soal mahkamah tu kita tak tahu dia punya scheduling macam mana, dia betul masuk tak masuk bila, kita tak tahu. Soal yang kita hadapi adalah soal pilihan raya ni sebab kita ni ada kerajaan yang ada hari ni, kerajaan Sheraton. Kita jangan lupa kerajaan yang dulu dah jatuh, yang dipilih oleh rakyat 2018. Jadi ini kerajaan Sheraton. Mula-mula Mahyudin, lepas tu Mahyudin jatuh, Main, tapi Sheraton juga kerana disokong oleh geng yang sama. Jadi bila kita nak dapat kerajaan rakyat ni, sedangkan kita ada masalah banyak, masalah makanan, minyak, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah. Jadi cara penyelesaiannya pilihan raya lah. Itu saja sepatutnya. Soal court cluster nak kena masuk jail kerja, itu soal mahkamah lah, soal dia lah. Parti kena buat keputusan atas parti. Jadi mereka yang tak mahu pilihan raya ni sebab apa? Sebab mereka nak kekalkan jawatan. Kerana mereka tahu mereka dapat jawatan dulu pun dengan pakatan politik, political deal. Jadi mereka naklah sampai habis. Mereka takut nak habis rakyat. Jadi sebab itu kita hari ini
kita susah nak selesai. Dalam kabinet tu, parti A ni akan lawan parti B mungkin. Atau parti C. Tapi semua dalam kabinet ni, buat dasar yang sama. Jadi kalau menteri daripada sesuatu kementerian, parti PAS, mestilah dia buat sesuatu yang menguntungkan dia. Kalau menteri yang jaga minyak ni, menteri daripada parti ni, apa yang perlu dia buat dasar-dasar yang menguntungkan UMNO? Jadi setiap daripada mereka ada sebab tersendiri. Ini kan cara kita nak atasi negara kita yang bermasalah. Jadi pada saya, pilihan raya kena cepat. Kalau boleh, baik besok lah. Itu tak profesional lah. Benda mudah. Apa sahaja 2 bulan tak dapat jawapan. Mesyuarat. UMNO kata dia mesyuarat mengikut perlembagaan, mengikut peraturan. Tengoklah seksyen berapa, kalau betul lulus sajalah. Apa sahaja nak tunggu 1-2 bulan. Jadi ini juga satu sikap yang tak profesional lah pada saya dari segi pihak kerajaan. Tapi saya rasa dia orang kata dia orang nak beritahu besok lusa lah. Jadi kita tunggulah. Saya tak nak jawab soal relevan lah. Sebab relevan tu kadang-kadang bila ditanya pejuang, dia kata dia relevan. Dia nak bertanding 120 kursi. Biarlah dia buat keputusan. Yang saya nak sebut ni begini ya. Kita tahu parti yang stable, yang kuat selain daripada UMNO, Barisan, ialah PAS. Okay? Dan selain daripada PAS, DAP. Inilah parti yang kuat, yang kita kira selalunya menang 20, 30, 40 kursi. Okay? Yang lain tu kecil. Suatu masa dulu PKR ada juga kemenangannya. Itu pun kerana pertolongan DAP. Jadi hari ini saya rasa yang 3 parti ni sajalah yang masih lagi boleh kita katakan kuat. 3 ni saja. Tak ada perubahan. Saya tak nampak PKR akan menjadi sebuah parti yang besar, menang besar. Saya tak nampak bersatu, kecuali PAS menang besar. Dia tumpang 4. Saya tak tahulah. Tapi secara bersendirian susah untuk bersatu menang besar. Tapi dalam konteks pilihan raya yang akan datang ni, saya rasa masih lagi akan ada coalition. Masih akan ada keperluan untuk mufakat untuk menubuhkan kerajaan. Ya, tapi saya haraplah biarlah bertanding masing-masing dulu. Itu mustahak. Supaya rakyat buat pilihan dulu. Lepas tu, bila kita nak tubuhkan kerajaan tu, bolehlah kita bincang dengan parti-parti yang menasabah lah. Janganlah parti yang ada 10 orang pun nak jadi timbalan Perdana Menteri misalnya. Ataupun dia ada 10 orang pun dia nak jadi Menteri Kewangan. Tak boleh lah. Menang dulu. Setiap parti bertanding dulu. Tunjuk kekuatan dulu. Biar rakyat pilih dulu. Lepas tu kalau kita tak cukup 112, kita bincanglah di antara parti-parti yang penasabah yang boleh bekerjasama dengan kita. PAS ni ialah di kerajaan ya. Tapi saya pun tengok UMNO pun tak begitu kuat pun. Tu yang susah nak cakap. Saya rasa kalau UMNO tu kuat sikit, ada gerakan sedikit, ada kepimpinan sikit, menunjukkan kesungguhan sedikit, ada modal-modal yang bernas untuk dipamerkan, untuk meyakinkan rakyat, saya rasa boleh. Keadaan sekarang ni, orang Kelantan dah 32 tahun, 33 tahun. Lepas modal sama lah, Islam dia. Takkanlah
modal yang begitu lama tu kita tak boleh nak atasi. Tapi pulang kepada UMNO lah. UMNO saya tak nampak lagi lah. Kesungguhan mereka, kepimpinan mereka tak nampak bersungguh-sungguh untuk mengatasi PAS. Kelantan memang banyak masalah. Air. PAS takkan selesai benda ni. PAS ni bukan parti yang menyelesaikan masalah. Itu bukan matlamat perjuangan dia. PAS janji masuk syurga kita. Tu aja dia janji. Jadi janji tu susahlah kita nak kata tidak ke ya ke, sebab dia kata parti Islam. Dia tak kata dia nak selesai air, minyak, jalan raya, cukai tanah. Dia tak janji nak tanam getah semula ke, nak tanam nak tolong orang asli ke, Felda masalah. Dia tak ada janji. Ada PAS janji climate change ke, environment, persekolahan kita akan lebih meningkat. Dia tak ada. Dia itulah masalahnya Kabinet Sheraton ni, itu saya kata. Bila Kabinet Sheraton, kita terpaksa lah nanti orang tu nak bagi, macam Piramli kata lah, masuk dalam gua, bila dapat benda, kita bagi-bagilah. Kan? Jadi, benda ni tidak akan selesai masalah negara, sebab tu kita kena pada pilihan raya. Dia PAS ni tak ada buat apa-apa perubahan. Jadi kalau rakyat Kelantan tidak lagi PAS tu, mungkin kerana dia tak ada pilihan. Kerana kita tak bagi dia alternatif. Tak ada pilihan. Kes 1MDB, kes SRC ni kita kena faham. Masa isu ni timbul, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Dan apa yang kita baca daripada kes 1MDB ialah apa yang dikeluarkan dari Wall Street Journal, akhbar-akhbar antarabangsa, dan dikutip oleh akhbar-akhbar di sini. Dan pada masa itu jelas cerita dan naratif yang diberitahu ialah Malaysia Sovereign Fund kehilangan 34 bilion ringgit disapu oleh orang-orang tertentu. Dan gambaran diberi seolah-olah Perdana Menteri kita juga terlibat dalam scam penipuan itu. Maka itulah naratif yang dibawa oleh semua pihak. Dan naratif itulah yang dibawa semasa pilihan raya. Dan pada masa itu, pada saya, Perdana Menteri masa itu, Najib Razak, tidak berupaya untuk menerangkan secara meyakinkan pada masa itu. Jadi sebab itulah saya sendiri merasakan, saya menulis dan berucap, saya kata Najib bertanggungjawab dalam hal ini. Sebab dia Perdana Menteri. Macam mana dia tak tahu ni. Dan saya pun dituduh dalam mahkamah sebab kes ini. 4 tahun saya keluar masuk mahkamah, tapi saya lepas. Tetapi setelah saya mendengar perbicaraan, bukti-bukti yang dikeluarkan ini, saya yakin sampai hari ini Najib Razak ditipu. Bukan oleh Jolo sahaja, ditipu oleh 1MDB, pegawai-pegawai dalam 1MDB, ditipu oleh pegawai-pegawai dalam bank-bank tempatan, ditipu oleh bank negara, ditipu oleh Goldman Sachs, ditipu oleh semua manusia termasuklah di Abu Dhabi, rakan kongsi 1MDB, sehingga kita kehilangan semua itu. Dan saya percaya pada masa itu mungkin dia cuai, mungkin dia terlupa, mungkin dia tidak teliti, mungkin dia percaya sangat kepada Jolo, mungkin dia percaya sangat kepada CEO dia dalam 1MDB, mungkin dia percaya sangat kepada semua orang. Jadi saya berkata hari ini bahawa
Saya tak malu mengatakan dia kena tipu. Walaupun tak elok lah soal Perdana Menteri kena tipu ni, orang kata apa Perdana Menteri kena tipu. Tapi dia bukan pencuri, itu maksud saya. Dia bukan orang yang disebut oleh Dato' Mahathir penyangak antarabangsa, bukan. Pencurian itu rapi, dibuat, direka oleh, it's a fraud. Itu memang kita akui. Dan banyak unsur-unsur dalam kes ini yang saya tak puas hati. Di jurisdiction lain, di Singapura, mereka yang terlibat dengan penipuan 1MDB ini masuk jail. Di Abu Dhabi, Khusayani, apa soal dia lagi tu, CEO dia, 14 tahun masuk jail penipuan 1MDB. Di Amerika kita dengar kes di New York. Tapi di sini, di Malaysia, tak ada seorang pun kena charge. Ada masuk akal? Ada masuk akal ke Najib seorang yang merancang semua ni, buat semua ni, orang lain tak ada betul. Sebab itulah saya rasalah suatu hari Malaysia kena siasat balik apa yang berlaku dalam 1MDB. Kita kena tahu. Rakyat mesti tahu. Jadi sebab itu pada saya, kalau saya hari ini dan saya tak beritahu Datuk Najib pun, pandangan saya bukan saya sulit. Saya rasa kalau kita nak tahu sebenar, we have to have a royal commission. What has gone wrong? Apa yang berlaku? Apa peranan Maybank? Apa peranan Goldman Sachs? Mengapa banyak unsur-unsur dalam 1MDB ini? Mengapa duit yang kita yang di Goldman Sachs cari untuk 1MDB itu? Mengapa di luar sana, di negara-negara sana? Mengapa tak ambil di bank sini? Mengapa keperluan 1MDB misalnya RM100, kita pergi pinjam RM1 juta? Pasal. Jadi banyak persoalan, tetapi persoalan-persoalan ini tidak dihuraikan. Seolah-olah negara hanya berpuas hati kalau Najib masuk jail. Itu saja. Maka itu pada saya tak boleh terima lah. Dia kes Nazlan ni, kes conflict of interest. Conflict of interest itu dalam bahasa mudah kita bercanggah kepentingan. Dalam mahkamah pun sama. Seseorang hakim yang sebelum dia jadi hakim, dia sama ada dikenal orang tu ke, dia terlibat dengan kes tu secara macam mana sekali. Bila dia merasakan tak mungkin dia boleh berlaku adil, maka dia kena recuse himself. Recuse maknanya tarik diri. Saya bagi contoh satu lagi. Misalnya, di satu kes di England. Kes mahkamah tertinggi England tahun 75. House of Lords. Hakim Hoffman ni, dia membuat keputusan bersama hakim-hakim lain untuk membenarkan Pinochet. Pinochet ni diktator Chile tahun 70-an. Dia lari daripada Chile pergi ke Eropah. Dia membenarkan permohonan untuk hantar balik Pinochet ke negeri Chile. Tetapi dia tak beritahu mahkamah bahawa dia ada hubungan dengan Amnesty International. Amnesty International adalah badan yang cuba bawa balik Pinochet ke Italy. Isteri dia pun ada hubungan saja, terlibat secara tidak macam Nazlan itu terlibat secara langsung pada saya lah dalam bank, urusan bank yang mentimbulkan dalam 1MDB. Jadi saya rasa lah
alasan yang dibuat ataupun tapi mahkamah belum buat keputusan, ya. Peguam Najib akan membawa usul ini ke Mahkamah Persekutuan untuk membenarkan hujah-hujah konflik ini ditimbulkan kembali ataupun disiasat sama ada dia ada konflik atau tidak. Tapi berasaskan ke kes yang saya tahu, dia memang berkonflik dan dia tidak sepatutnya wajar untuk mendengar kes itu. Jadi Mahkamah Persekutuan ada pilihan untuk menolak rayuan Najib ataupun melepaskan dia, mistrial, ataupun pilihan ketiga, Mahkamah Persekutuan boleh order a retrial, perbicaraan semula di depan hakim yang lain. So, there are three things they can do. UMNO wajar, tapi UMNO berpecah. Macam mana nak cakap? Mungkin ada satu pihak lagi tak nak beritahu. Faham? Itu yang masalah UMNO ni. Ahli UMNO kena ambil inisiatif sendiri. Kita tahu dah orang atas ni, dia ada yang suka Najib masuk, ada yang tak suka. Jadi kita bawah ni, macam saya ni bukan ahli pun, saya cari sendiri lah. Tanya orang, dengar berita-berita, penjelasan. Sebab itu saya kata kes ni tidak susah nak faham. Kita tak faham kompleksiti lain-lain itu susah lah. Kita faham satu dua perkara mustahil cukup lah untuk meyakinkan kita. Kita bukan hakim, tapi kita ni sebagai rakyat biasa, kita nak tahu sebanyak. Najib ni mungkin salah dari segi teknikalnya, dari segi apa saya tak tahu. Tapi dia tipu ke? Dia rancang ke ni? Dia betul-betul penyangak ke? Itu aja yang kita nak tahu. Jadi daripada beberapa perkara yang berlaku dalam kes ini, saya rasa kita boleh buat keputusan sendiri. Dan orang UMNO, balik kepada soal pilihan raya ni lah. Kalau saya lah ketua UMNO, tapi saya bukan ketua. Kalau saya jadi UMNO, saya gunakan isu Najib ini bukan soal Najib Razak, soal sistem keadilan negara, sistem pendakwaan negara kita, sistem kehakiman kita, sistem semua yang ada. Ini yang sepatutnya menjadi isu besar pilihan raya. Sebab 2018 masa tu isunya satu, keluarkan Anwar daripada jail, Anwar dipenyai, keluar Anwar daripada jail, kita ampun dia, dah. Itulah naratif pilihan raya pembangkang masa itu. Hari ini naratif pembangkang sama, cuma orang yang berbeza. Masukkan Najib dalam jail, masukkan Najib dalam jail, masukkan. Sudah sampai masanya orang-orang UMNO, orang yang sayangkan negara ini mahu tukar naratif itu kepada kita ubah sistem kehakiman kita, sistem pendakwaan kita, kelemahan yang ada dalam penyiasatan badan penyiasatan kita. Ini semua kita kena siasat. AG sekarang dilantik oleh Wahidin. AG dulu dilantik oleh Mahathir. Ya, apa beza? Itu sebab kata tak ada beza lah. Jadi kalau kita sebab tu saya kata soal-soal pendakwaan, soal-soal peranan peguam negara ni kena ubah lah. Tapi kita tak boleh ubah kalau kita tak ada kerajaan. Kalau kita ada peguam negara yang hanya dengar kepada PM, tak boleh lah. Tak boleh lah. Inilah berlaku. Kalau dia bertanding, dia mesti menang. Dia menang. Dan dia boleh diterima pada saya. Dalam itu maksud saya, kalau mahkamah buat keputusan dia masuk jail tu, tak ada apa kita nak buat lah. Tapi pada rakyat, pada sebagai ramai orang rakyat, saya rasa dia orang boleh terima. Dia orang boleh terima. Dia sebab dia orang tahu dia kena tipu. Dan dia kena tipu dengan keadaan yang luar biasa. Jadi, sebab itu
Tapi itu pandangan saya lah. Ya. Sebab tu saya harap kalau dia boleh bertanding, saya harap dia boleh bertanding lah. Lepas tu terpulang kepada dia lah depan rakyat besok. Tak boleh lah. Itu gurau. Saya tak ada tanding lah, saya rasa saya bantu je. Saya bantu, saya nak tengok Barisan Nasional menang, saya nak tengok kerajaan yang stable menang dan buat perubahan-perubahan yang patut dibuatlah. Ya? Seperti yang saya perkatakan dah dalam masa 10-12 tahun. We have to change kalau kita nak kekal kuasa.